لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kita dengar berulang-ulang kali dan kita cakap berulang-ulang kali dengan niat nak sukakan Allah. Mudah-mudahan Allah suka, Allah masukkan apa yang kita dengar berulang-ulang kali itu ke dalam kepercayaan kita, ke dalam hati kita. Jadi berulang-ulang kali dah bagi tahu kita kalau mau kalimah la ilaha illallah ni Allah masukkan ke dalam hati, kita kena buat kerja dakwah. Dakwah pada orang bukan Islam dan mengingatkan orang Islam akan kalimah ni dan ajak dia buat kerja dakwah, taat perintah Allah. Kenapa kita suruh orang Islam buat kerja dakwah? Supaya dia bercakap, mendengar berulang-ulang kali akan kalimah yang mulia. Kalimah yang mulia ni bukan kena cakap sekali. Yang rukun Islam pertama, mengucap kalimah sekali tu tak jadi apa, tak boleh buat dia masuk. Namun dia dikenal oleh sebagai orang yang masuk Islam, tapi bukan orang beriman sebab kalimah tu tak masuk. Mana boleh. Untuk kalimah tu masuk, dia kena cakap, dengar. Kalau kita tak cakap, kita akan dengar. Satu orang cakap, kita dengar. Satu kita cakap, kita dengar lah. Yang paling baiknya kita lah cakap. Orang nak cakap dengan kita berapa banyak kali? Sekali dalam setahun boleh lah. Satu orang dakwah yang macam kita ni jumpa kamu, sekali dengar. That's all. Takkan ada tiap-tiap hari pula. Tapi kalau kita nak dengar banyak kali, tiap-tiap hari, kita sendiri kena cakap. Jadi bila kita jumpa orang tu, bukan sebenarnya untuk dia dengar je, untuk kita yang dengar. Berulang-ulang kali, itu pun tak faham lagi. Takkanlah nak masuk percaya tentang kalimah ni sekali je. Jadi rukun Islam pertama, mengucap kalimah sekali tu seumur hidup, itu memang tak betul. Dia tak akan dapat imannya. Itu adalah satu benda yang tak betul sangat. They call it repetition. Berulang-ulang kali itu to repeat. Sebab itu repetition ni is a good teacher. Bercakap berulang-ulang kali ni guru yang baik. Kita bukan ada orang boleh cakap dengan kita boleh dapat kalimah tu. Kalimah tu bukan orang boleh cakap lepas tu dia boleh masuk kita. Tak. Allah yang masukkan, asbab Allah nak masukkan, kita kena ulang-ulang kali cakap. Lepas tu Nabi bagi tahu, kita tak faham hadis ni, hendaklah kamu bersaksi tentang kalimah la ilaha illallah ni banyak kali, sampai hari kamu tak boleh lagi dah. Ini maknanya bukan kena sekali. Kita dah tukar pula hadis tu, fahamnya kerana salah, kepada berzikir la ilaha illallah. Ini bukan tu. Dia macam Nabi buat, iaitu dengan dakwah. Jadi tak faham hadis, tak faham Quran, jadi amal jadi rosak. Kerana tak faham hadis, tak faham Quran, tak ada lain sebab iman pun tak kuat.
Kalau kamu sini hipokrit, kamu tak faham bayan ni. Allah bagi tahu, ya Muhammad, dalam majlis kamu ada orang hipokrit, munafik. Lepas habis bayan, dia tanya kepada sahabat, apa yang Nabi cakap? Maknanya Allah nak bagi tahu, dia ni tak faham. Sebab apa kata Allah, aku dah tutup hati dia untuk faham. Yazid, dia tak faham perintah tu. Sebab dia dah ditutup hati dia untuk faham dan untuk taat. Ada sebabnya. Kenapa aku tak boleh taat ni? Sebab hati dah tutup. Kenapa aku dengar banyak kali dah tapi tak boleh nak buat? Hati sudah tutup, dikunci. Dah tak boleh buat apa lah. Kita nak sangat hipokrit tu kembali. Dia bertaubat. Tapi Allah kunci hati. Dia macam tak faham je. Jadi bila dikunci hati ni, malang lah orang tu. Maknanya Allah dah sangat marah lah kat dia. Hati dah tutup. Siapa pun tak boleh buka hati tu. Kau ceramah lah banyak kali. Dia tak boleh faham. Mampoi lah. Sebab apa? Hati sudah dikunci. Aduh. Yang nak buka hati kunci tu Allah juga. Bila Allah tak nak buka, macam mana nak buka dia? Kena taubat. Taubat bersungguh sebenarnya. Kalau setakat maafkan aku ya Allah, tak boleh. Kan? Kena menangis, merayu, meronta-ronta. Ni tak ada merasai itu bersalah. Mana nak meronta-ronta bertaubat? Hari ni kalau kita nak dapat taufik balik nak amal ni, kena bertaubat. Dia pertama istighfar, dia tak sama dengan bertaubat. Kena bertaubat betul-betul. Macam Azri, dia tak bertaubat lagi tentang dosa dia. 8 tahun dia tak buat kerja ni. Ada dia menangis. Azri. Ada dia menangis. Dia rasa macam dia tak berdosa. Azri tu. Kau dah dengar tak malam dia nangis? Dia ingat. Tak, dia ingat 8 tahun dia tinggal tu is okay. Dia ingat lah. But it is not okay. Dia tinggalkan kerja Nabi ni. Sekarang baru dia datang balik. Dia kena bertaubat barulah hancur semua tu kan. Kunci tu. Ni mana nak hancur kunci tu? Aduh. Hari ni tak faham kan? Hanzalah pun tak bertaubat. Dia ingat apa dosa dia buat dulu macam okey. Berapa banyak dosa dia buat dulu? Kita semua tak ingat dosa kita buat dosa. Tak ada dosa. Jadi hari ni malang kita ni kunci tu tak boleh pecah. Sebab taubat tak ada. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan Allah cakap pada kamu ni. Kamu bukan beriman bermasalah ni, beriman Naklah kamu bertaubat. Ini kamu dah ingat. Dah macam ini punya iman, macam dah bagus sangat dah. Macam syurga punya orang. Allah beritahu bukan pada wahai ayyuhallazina wahai orang kafir. Dia beritahu pada Yazid ni, ya ayyuhallazina amanu tubu. Taubatlah. Taubatan nasuha. Ini nasuha. Depan pun nama nasuha. Bersungguh-sungguh mana nasuha tu? Mana bersungguh-sungguh macam mana? Yazid ada menangis tak? Taubat tak taat, cerai bini. Tak ada. Mana nak buka? Hati sudah terkunci. Nak buka kunci ni, kena taubat dengan menangis. Orang dulu-dulu yang bertaubat dia nangis semua. Kalau tak nangis, you going into that period,
kunci tak boleh buka. Berapa banyak dosa yang Samad buat dulu. Untuk Allah ampun dosa tu, dia kena menangis. Meraung-raung lah. Real punya. Tapi kata Abu Bakar, kalau tak boleh real pun, buat-buat menangis. Macam tu. Betapa pentingnya menangis. Tapi kamu semua mata kering. Tak nak paksa menangis. Paksa tak ada. Umpama dosa saya dulu tu, tak ada dosa. Sekarang saya dah buat sikit usaha, dah sudah. Dia, Allah nak ampun dosa-dosa kita ni, kita taubat. Kita punya buruk tu akan deleted di akhirat. Allah SWT beritahu bagi mereka yang takwa ni, bagi mereka aku akan padamkan dosa-dosa dia. Sebab apa padamkan? Sebab dia punya taubat diterima. Kenapa taubat dia diterima? Dia orang yang conscious. Jadi untuk jadi orang yang bertakwa, kena taubat. Tak ada orang lahir-lahir je semua bersih, sampai tua bersih, lepas tu tiba buat dakwah, saya dah bertaubat dah. Tak buat dakwah yang dulu tu tak bertaubat. Buat dakwah main-main tak betul tu tak mau taubat. Kita hari ni tak faham taubat ni. Tak ada taubat langsung. Kan? Sufyan tak ada taubat. Berapa banyak dosa dia buat. Dia tak semayang dulu. Sufyan dia semayang tak? Tak semayang. Tak bertaubat dia. Dosa semayang, tak semayang tu kecil ya? Tak buat dakwah. Tapi dalam rumah ni nangis tak ada dengar. Ketawa dia. Itulah dia orang banyak ketawa ni, namanya orang yang hatinya sudah dikunci. Kata Nabi, kalau kamu tahu apa aku lihat, kamu akan banyak menangis. Tapi menangis ni dah ditinggalkan. Macam dah tak ada dosa dah. Dosa semua dah ampun. Kalau itu tak apalah, tak menangis. Ini dosa banyak, belum taubat diterima lagi. Jadi bila taubat tak diterima, buruk pun tak dipadam lah. Buruk-buruk yang kita buat dulu tak padam lah. Dan buruk-buruk itu jadi kunci. Kunci-kunci keras, kunci-kunci hati. Tak terbuka-buka rupanya. Ada betul tak cakap saya? Sebab apa kamu dikunci hati? Sebab tak bertaubat. Yazid, saya kata saya tak ada perasaan untuk menangis. Kering. Dia cakap dah kering. Cuba paksa. Kenapa Abu Bakar kata, Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau tak boleh menangis, pura-pura menangis. You faham lah tu. Susah nak dapat menangis tu. Jadi orang yang sangat-sangat mahu taubat, menyalahi diri dia, akan banyak menangis lah. Dan Allah akan buka kunci-kunci itu, guide dia ke jalan yang lurus. Jadi dia kekasih Allah Ta'ala. Barulah habis menangis tu. Dia kalau tak melalui pace menangis tu susah. Kerana hari ni kita rasa bagus. Kita punya dosa-dosa dulu dah dimaafkan. Mana maaf, minta pun tak ada. Berapa banyak dosa Yazid? Cuba tulis. Daripada dia balik dulu tulis. Itu kat mana letaknya? Itu semua dalam kitab dia. Belum padam lagi. Dia tak padam macam Rasidi. Berapa banyak buku tak padam lagi. Sebab nak padam, taubat tu kena diterima. Untuk taubat diterima, kena berdoa dan menangis dan berinsaf dengan sebenar-benar insaf. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Bukan nama je nasuha. Tak, tapi kamu kena bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Allah tak kata bertaubatlah kamu dengan taubat yang main-main aja, tak ada. Bersungguh-sungguh. Kenapa kamu tak ada taufik nak amal perintah Allah? Kunci. Yazid puluh tahun dah saya bagi tahu dia perintah. Dia tak boleh taat.
Kerana hati telah benci. Kerana taubat tak diterima. Tak bertaubat pun dia. Kerana ayat tu, hendaklah wahai orang beriman, bertaubatlah. Kita ingat bila kita dah buat usaha dakwah, dah semayang ni, semua diterima. Taubat itu tak. It is not automatic. You have to ask. Dosa-dosa kamu yang dulu. Berapa banyak saya menangis tu dekat Seri Petaling, melaung-laung. Betul. Kamu tak percaya, arwah Haji Alias dari saksi, banyak lagi orang saksi. Dia orang kata Dr. Naswar dah tak tidur Seri Petaling, dah tak dengar menangis lagi. Kan Seri Petaling yang Masjid India ni, Allah takkan sia-siakan tangisan saya. Takkan boleh Allah buka kunci saya dan tunjuk saya jalan ni kalau tak menangis. Mana ilah rahmatullahi, menangis, melolong-lolong lagi tu. Jadi tuan yang mulia, hari ini kita tak guna air mata kita untuk taubat. Guna hanya bila kita hilang duit. Rashidi dah dapat belum duit dia? Tengok berapa susahnya nak dapat duit. Jual tanah dah, urus semua dah, banyak kali ulang-alik dah. Sampai sekarang tak dapat duit. Lepas tu dapat iman senang. Duit tu susah dapat. Duit susah dapat. Duit yang tak berharga tu susah dapat. Dekat setahun ni. Saya punya tanah mak saya dulu, bapak saya bagi 1 ekar kat saya. Saya tak ada urusan apa-apa pun. Saya pun tak hirau pun. Tiba-tiba kerajaan nak ambil tanah tu untuk buat jalan. Saya dipanggil di Kuala Kubur Baru. Dia orang panggil semua, dia orang nak bincang harga tu boleh tak, yang kami nak buat. Dia orang saja tanya je lah, tapi dia orang tetap dengan harga dia orang lah kan. Tapi tak ada susah saya. Tiba-tiba ada je duit. Mana ada susah. Lepas tu dengan duit tu, mak saya pesan suruh Naswar beli rumah. Saya kata buat apa beli rumah? Rumah ni je lah dibaiki. Sebab itu rumah saya sekarang jadi besar. Tak ada saya susah dapat duit. Ada susah. Ini tengok susah. Dia ulang-alik perli banyak kali dah urus tanah. Air raya ni pun pergi, tak juga terjual. Itu menunjukkan bukan makna kita ada tanah urus jual kita dapat duit, tak. Yang bagi duit ni Allah. Jadi Allah mudahkanlah untuk saya sebab saya ada takwa sikit waktu tu. Kan? Saya tak ada fikir nak buat rumah, tak ada. Fikir apa pun tak ada. Rashidi tahulah, dia dengar mandu saya, dia dengar apa saya cakap, tak ada lain, agama je. Tak ada fikir. Pun isi saya bagi banyak fikir. Tapi apa yang dia dapat? Jadi tuan yang mulia, hari ni kita semua tinggalkan Allah, tak mau taubat, tak mau nak dekat dengan Allah. Allah tu melihat. Dia bukannya tak ada. Hari ni kita kata macam Allah tu tak ada. Sebab itu kita tak bertaubat ni. Macam Allah tu tak ada. Kita kata Allah ada tapi macam tak ada. Jadi Allah buat Nabi ni percaya Allah ada sampai bawa dia Isra' Mi'raj, nampak kat aku. Jadi nak percaya Allah ada ni, susah tuan. Bila kita kata Allah ada, kita berdiri semayang, memang kita menghadap Allah. Dan kita akan ingat dia sebab dia ada. Kalau kita percaya dia tak ada, memang tak boleh ingat dia. Dia tak ada. Itu nombor 1, sifat 20. Allah wujud. Allah wujud. Allah tu ada. Tapi bukan senang. Itulah permulaan daripada semua. Adanya baru datang Allah Rahim, Allah Karim. Semua datang lain tu. Kalau yang nombor 1 tu tak ada, Allah ada. Jadi sekarang kita tak berfikir tentang Allah ada. Kita tengok langit, tengok
bulan tengok je. Nampak bulan ni. Kita tak nampak Allah yang buat bulan tu. Allah yang buat langit tu. Allah yang buat bumi ni. Kita tengok buah semua cantik. Pokok tu buah durian. Kita tak ingat Allah. Sebab kita kata Allah tu tak ada. Kalau kita kata Allah ada, ini durian ni tanda Allah ada. Dia yang boleh buat durian. Tak ada siapa boleh. Siapa yang boleh buat durian? Kalau tanya soalan tu, baru dia jawab Allah. Kalau tak tanya, makan durian ni. Oh, ni musim durian. Mana pokok tu boleh buat keluarkan buah durian? Pokok tu dapat durian tu dari mana? Ha? D70, D12, Musang King. Pokok tu dapat durian dari tanah ke? Itu dalam itu je kita boleh fikir Allah ada. Belum langit, bumi, matahari. Dalam diri kita pun, kalau kita fikir, boleh kita fikir Allah tu ada. Ini tak berfikir, macam lembu. Lembu tu dia tahu makan. Yang bezanya dengan kita, dia tu tak diberi keupayaan untuk berfikir. Tak apalah dia lembu kena pukul. Ini badan besar macam lembu, makan macam lembu, fikir tak? Sebab itu Allah ibaratkan manusia yang tak berfikir ni macam lembu. Lembu tu kira baik, tak ada dia kacau orang. Tapi dia makan aja. Cuba letak lembu semua, dia makan rumput, dia tak ada kacau orang. Tak ada nampak lembu pukul-pukul orang lain. Ada tunduk makannya. Jadi apa yang bezanya dengan kita? Dia tak berfikir bahawa rumput tu Allah bagi. Dia tak fikir. Jadi siapa yang makan durian tak fikir Allah yang bagi dia durian, dia macam lembu lah. Dia makan nasi, dia tak fikir Allah bagi nasi. Macam Sufyan, apa dia dapat pun dia tak fikir Allah bagi. Dia ingat usaha dia. Kerja, dia kerja je. Sekarang ni dapat, kalau dia dapat isteri ni, dia tak ingat Allah bagi dia. Dia kata usaha saya. Usaha dia saya yang telah coating dia. Susah payah saya dating, belanja makan, tengok wayang. Itu yang buat. Langsung dia tak ingat Allah lagi. Jadi bila nak dapat taat perintah Allah, begitu banyak dosa dibuat. Bertimbun-timbun, taubat tak ada. Yazid berapa banyak dosa dia dulu, dia tak sembahyang. Ingat tak ada dosa ke tu? Dakwah tak buat, bukan sembahyang ya. Suka perempuan ni, suka perempuan tu suka bagi badan dia. Yazid tak ingat ke tu? Tak ingat ke? Kalau dibuka semua buku tu, kalau di akhirat nanti dia nampak kan semua, macam mana nak dipadam kalau tak taubat? Nampak baik je dulu. Macam Samad kan, episod sendiwara seks yang dilakukan, yang semua orang tak nampak, Allah nampak, akan ditayangkan lah. Kalau tidak dipadamkan. Kalau nak dipadamkan, silalah taubat. Dan taubat tu buka pintu, jadi orang beriman beramal soleh, taubat tu diterima. Dia bukan mula-mula kunci tu dibuka. Lepas tu buat kerja dakwah ni betul-betul, sungguh. Jadi beriman beramal soleh, terus taubat tu diterima. Bila taubat tu diterima, padam. Tak adalah ditayangkan episod sendiwara, amalan-amalan intim yang salah tu. Tak malu ke kamu nanti? Sebab apa? Bila kamu tak jadi orang beriman beramal soleh, taubat tak diterima, tahap tinggi. Jadi waktu perbicaraan di mahsyar mesti ditayangkan tu. Kau kata tak ada, Allah tu. Ini bukan kau ke? Kau buat seks ni. Lepas tu kau punya kaki semua. Ya. Kata kaki. Saya
Ada, saya nampak. Saya connect, dia kata saya masuk. Why you give me? Tak, sekarang ni Allah SWT masa dengan alam. Mana nak semua tayang ada. Orang yang jadi kekasih Allah, dia punya buruk bukan tak ada. Sebelum dia jadi kekasih Allah, buruk ada. Tapi Allah padamkan. Jadi dia nak buat apa dihisap lagi? Dia tunggu je lah orang lain dihisap. Tapi tunggu dia pun bukan sakitnya. Lepas tu terus masuk syurga. Tu kata masuk syurga tanpa hisap. Yang kamu yang tak delete, kena lah. Lepas tu ditayang lah. Tapi orang lain tak boleh tengok lah. Yang kata nak tengok kan, tak boleh. Dia bersama dengan Allah je. Tapi semua dilihat. Kalau kau tak mengaku je, zap. Nampak. Yazid tak mengaku je, Allah nampak kan. Episod-episod dulu. Yang kau tak semayang semua tu apa? Kita nak cakap apa? Mengaku je lah depan Allah. Sebab itu very fast. Allah punya pembicaraan. Tak macam sekarang. Najib 1 tahun lebih. Najib 1 year more. Berapa banyak saksi di bawah. Ini tak payah punya. Tangan saksi, kaki saksi, mata saksi, video ada. Semua yang dibuat hari ini dirakam tuan. Hari ini orang boleh rakam macam-macam. Allah mana ada method. Dia semua rakam, dia attach semua CD dia. CD dia. Tanya dia. Kita hari ini kena takut dengan Allah. Untuk takut dengan Allah, kena percaya Allah ada. Itu pun belum lulus saya. Kena banyak fikir dan memikirkan dan beritahu. Nak? Ini kalau sekiranya kan Allah jadikan saya Perdana Menteri Malaysia lah. Kamu ingat orang ke yang naikkan saya? Tak ada. Saya bukan orang politik. Jadi saya takkan percaya orang naikkan saya. Dan semua orang pun tak percaya mereka naikkan saya. Yang naikkan saya yang gaib, yang tak nampak, iaitu Allah. Jadi naiknya saya jadi Perdana Menteri ialah tanda Allah ada. Tapi dia orang tak nampak juga Allah ada. Nasrah ni jin naikkan dia. Alah teruk lah, jin pula naikkan saya. Macam orang 74 lah, jin. Syirik dia. Nanti bila saya jadi Perdana Menteri, dia tak panggil lagi syirik dah. Sebab jadi Perdana Menteri. Jadi tentulah waktu itu bila naik, sepatutnya orang semua lihat inilah tanda Allah ada. Bukan nasib baik. Dr. Nasrah tu nasib dia baik betul. Allah tak ada nasib baiknya. There must be kriteria untuk Allah pilih. Allah pilih satu orang jadi ketua Perdana Menteri, ialah dia melampaui batas kesukaan Allah SWT. Sehingga Allah hadiahkan dekat dunia. Bukan dugaan, hadiahkan dia kuasa pemerintahan di bumi. Bukan Malaysia, di bumi. Allah bagi tahu, aku janjikan dengan mereka yang beriman bersama saya kuasa pemerintahan di bumi. Itu kalau masih tak nampak Allah ada lagi dan terus tak mau taat, tak mau ikut lagi Dr. Nasrah, maknanya memang out. Sebab waktu tu memang jelas Allah lantik dia. Jin takkan boleh, manusia tak ada. Tapi kalau Mahathir naik, Anwar naik, Muhyiddin, dia tak ingat Allah naikkan dia. Orang pun tak ingat Allah naikkan dia. Orang kata sebab dia parti inilah, sebab dia parti tu. Kalau serius saya naik, saya tak ada parti. Tak nampak lagi ke Allah naikkan. Bila tak nampak lagi, tak percaya lagi Allah ada. Takkan boleh Allah naikkan saya, dia tak ada. Tiba-tiba naik magic, tak ada siapa naikkan saya. Ini Quran yang saya tulis tu. Boleh ke saya tulis? Kalau tak ada yang ajar saya. Siapa ajar saya? Jin. Ada orang yang syirik ni, dia terus cakap jin lah ajar saya. Dinamakan kalau yang Quran saya ni satanic verses. Macam betul. Macam dia cakap Quran satanic verses tu. Salman Rushdie tu. Sebab dia tak percaya Allah. Dia percaya syaitan je. Quran tu boleh ke saya tulis tu? Jadi kalau Allah ajar saya tafsir, mana Allah ada lah. Itu namanya Allah ada. Allah melihat. Jadi bila kita bercakap dengan Allah, memang macam Allah ada. Itu nama bercakap. Dengan merasai Allah melihat.
bau khusyuk semayang tu. Ini Allah tak ada semayang. Dia semayang dengan siapa? Semayang menghadap siapa ni? Percaya Allah tak ada. Jadi berdiri, berukuk, duduk, sujud, itu je lah. Ingat Allah tak ada, nampak macam Allah lihat tak ada, apa pun tak ada, jadilah mengigau je. Jadi semayang yang tak khusyuk. Jadi makin iman kita lemah, makin memang semayang tak khusyuk. Azri, tengok iman dia dah menurun. Dia boleh tengok semayang dia. Mana boleh semayang ingat Allah, tak boleh. Percaya Allah ada pun tak ada. Itulah betapa rendahnya kedudukan kita ni. Masih belum merasai perlu buat sesuatu. Pertama saya kena buka kunci tu. Untuk itu saya kena bertaubat. Tiap malam saya menangis, meraung-raung. Rumah Istiqbal ni penuh dengan tangisan. Orang keliling, apa hal dia ni, apa hal dia. Dia tu penganjak. Masa saya pergi Bengkulu tu, malam saya nangis, dia orang semua heran dia. Masa saya keluar-keluar dari tabligh, banyak kali saya menangis. Tak ada tak menangis. Sekarang je saya kurang menangis. Allah dah delete saya punya keburukan. Gas sekarang.